Bayangkan kau baru balik dari Jakarta. Kau jalan ke Sudirman, masuk kedai kopi, tengok bangunan-bangunan baru yang berdiri megah, dan dalam hati kau cakap, bila masa Jakarta jadi macam ni. Sebab selama ni kita dok fikir Kuala Lumpur selangkah lebih depan. Tapi hakikatnya Jakarta dah lama bergerak, diam-diam, tanpa ramai yang sedar. Kalau engkau tengah dengar nih sekarang, aku nak minta tolong sikit. Kawan aku dari Singapura cakap, buat apa nak buat konten pasal Indonesia? Orang Malaysia tak kisah pun. Aku nak buktikan dia salah. Kalau engkau rasa konten macam ni penting, subscribe sekarang dan tunjukkan yang kita orang Malaysia ni terbuka. Kita nak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Jom kita buktikan sama-sama. Assalamualaikum dan selamat datang. Sekarang aku tak cakap Jakarta dah jadi bandar terbaik dunia. Bukan tu maksud aku. Tapi apa yang berlaku dalam tempoh 10 tahun nih, khususnya dari 2015 hingga sekarang, memang patut kita ambil tahu. Sebab ada beberapa perkara yang Jakarta dah buat, yang kita kat Malaysia pun masih tercari-cari caranya. Dan bila kau dengar angka-angka yang aku nak share nih, mungkin kau akan fikir semula tentang jiran kita yang selatan tuh. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita mulakan dari asas. 20 tahun lepas, Jakarta adalah salah satu bandar yang paling teruk, sesak, lalu lintasnya di dunia. Bukan sekadar sesak, ia disenaraikan antara 5 bandar paling teruk kemacetan di seluruh Asia. Bayangkan kau nak pergi kerja dari Bekasi ke pusat bandar Jakarta, boleh ambil masa 3 hingga 4 jam sehala. Pergi balik 8 jam dalam kereta sehari. Itu bukan hidup, itu azab. Tapi sekarang Jakarta dah ada MRT. Bukan sekadar ada, tapi MRT yang siap beroperasi pada Mac 2019. Dan dalam masa kurang dari setahun, ia dah angkut lebih dari 65 juta penumpang. Fase pertama saja dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, sepanjang 15,7 km. Sekarang fase 2 dah sambung sampai ke kota, dan mereka tengah bina lagi. Kos tiket dalam lingkungan detik gigi hingga Selapanen bergantung jarak. Murah, boleh diakses dan ia mengubah cara orang Jakarta bergerak. Kita kat KL ada LRT, ada MRT juga. Dan itu memang pencapaian besar. Tapi jujur kita cakap, integrasi pengangkutan awam, kita masih ada jurang. Kau masih kena turun, jalan 400 meter, naik tangga lain, masuk sistem lain. Jakarta pun ada masalah yang sama dulu. Tapi mereka buat satu keputusan besar. Mereka satukan semua sistem dalam satu cut, satu upload, satu ekosistem. Ini yang kita panggil integrasi sebenar. Tapi tunggu dulu. Pengangkutan bukan satu-satunya cerita yang menarik di sini. Coba kita cakap pasal harga hartanah. Ini yang ramai orang Malaysia tak tahu. Harga kondominium di kawasan premium Jakarta, seperti di SCBD, itu singkatan kepada Sudirman Central Business District, kawasan yang setaraf KLCC kita pada tahun 2015, ada dalam lingkungan 30 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per meter persegi. Kalau kau tukar dalam ringgit pada kadar semasa, itu dalam 8.000 hingga rupiah 12.000 per kaki persegi. Mahal? Ya. Tapi, bandingkan dengan KLCC sekarang yang dah cecah 100.500 hingga 2.500 per kaki persegi untuk unit premium. Tunggu. Angka Jakarta nampaknya lagi mahal. Betul. Dan ini yang orang selalu terlepas pandang. Jakarta bukan bandar murah lagi. Ia dah masuk kategori bandar global yang harga hartanahnya bersaing dengan Kuala Lumpur.
bahkan melebihi dalam kawasan tertentu. Ini bermakna ekonomi Jakarta dah naik taraf. Bila harga hartanah premium naik, ia tanda pelabur percaya pada masa depan bandar tuh. Dan pelabur memang percaya. Antara 2019 hingga 2023, Foreign Direct Investment atau FDI yang masuk ke Indonesia secara keseluruhan meningkat dari 809 triliun rupiah kepada lebih dari 1.400 triliun rupiah. Itu lonjakan hampir 2 kali ganda dalam 4. Syarikat seperti Apple, Google, Microsoft, semuanya dah buka pejabat ataupun pusat data di Indonesia. Ini bukan cerita kecil. Ini perubahan geopolitik ekonomi yang sebenar. Kita kat Malaysia pun dapat FDI yang baik, jangan salah paham. Tahun 2023, Malaysia rekod FDI dalam lingkungan rate 329 billion yang merupakan rekod tertinggi. Tapi Indonesia dengan populasi 270 juta orang, mereka bermain di liga yang berbeza dari segi size pasaran. Dan size pasaran tuh yang buat syarikat-syarikat besar teruja. Sekarang kita masuk bahagian yang paling mengejutkan. Makanan. Aku tahu, kau ingat aku nak cakap pasal ekonomi aja. Tapi dengar dulu. Kalau kau pergi Jakarta dan duduk makan di warung tepi jalan yang biasa, nasi, ayam goreng, tempe, sayur, air, kau boleh kenyang dengan dalam tempatnya hingga 6 Di KL, nasi campur yang sama boleh cecah 10 hingga 15 sekarang, terutama selepas subsidi petrol dikurangkan dan kos operasi naik. Ini realiti yang ramai kita rasa setiap hari. Bukan bermakna Jakarta murah dalam semua aspek. Lifestyle modern di sana sama mahal, kadang lebih mahal. Kopi di kafe trendy Jakarta boleh capai 25 sebak secawan, lebih mahal dari kita. Tapi untuk keperluan asas harian, kuasa beli orang biasa di Jakarta masih lebih selesa dalam konteks tertentu. Dan ini bawa kita kepada satu perkara yang aku pikir ramai orang Malaysia tak pernah sadar. Kelas menengah Indonesia sedang membesar dengan laju yang menakjubkan. Bank Dunia pernah lapor bahwa kelas menengah Indonesia yang mereka definisikan sebagai mereka yang berbelanja antara USD 10 hingga USD 100 sehari berkembang dari dalam 20% penduduk pada 2000 kepada hampir 52% pada awal 2020-an. Dalam tempoh 2 dekad, lebih dari 100 juta orang naik taraf kehidupan mereka. 100 juta orang. Itu hampir 3 kali ganda jumlah penduduk Malaysia keseluruhannya. Bila kelas menengah membesar, apa yang berlaku? Mereka mulai beli kereta, telepon, rumah, package percutian, pendidikan swasta. Pasaran tempatan menjadi kuat. Ekonomi tak bergantung sepenuhnya pada ekspor atau pelabur asing. Ia jadi lebih tahan lasak. Kita kat Malaysia ada kelas menengah yang kuat juga. Tapi kita ada satu cabaran yang unik. Kita kecil, 33 juta orang. Jadi bila ekonomi global bergolak, kita rasa lebih cepat. Indonesia dengan 270 juta, mereka ada buffer yang besar. Tapi sekarang kita nak cakap pasal sesuatu yang betul-betul buat aku terpegun. Ibu kota Nusantara. IKN, ini mungkin proyek paling gila, paling berani, dan paling bercita-cita tinggi yang pernah dilakukan oleh mana negara Asia Tenggara dalam abad ini. Indonesia sedang bina ibu kota baru. Dari kosong, di hutan Borneo, di Kalimantan Timur. Proyek ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 dan pembinaan bermula secara besar-besaran dari 2022. Kos keseluruhan dijangka mencecah 406 triliun rupiah atau lebih kurang 130 billion. Ia dirancang untuk menempatkan 109 juta penduduk menjelang 2045 dengan sasaran menjadi bandar pintar, bandar hijau,
dengan 70% kawasan hijau dan 80% pengangkutan awam. Ini bukan sekadar pindah pejabat kerajaan. Ini bina sebuah bandar baru dari awal, dengan konsep yang kita selalu baca dalam buku science fiction. Ada yang skeptikal, dan itu wajar. Proyek besar itu selalu ada risiko. Ada kelambatan, ada polemik, ada yang persoal kos sosial dan alam sekitar. Tapi niat itu ada, keberanian itu ada, dan uang itu sedang dibelanjakan. Itu nyata. Kita kan Malaysia ada Putrajaya, yang juga merupakan kejayaan besar pada zamannya. Tapi IKN ini berbeza dalam skala dan konsepnya. Indonesia nak tunjukkan kepada dunia bahwa mereka serius untuk masuk era baru. Dan ini bawa kita kepada soalan yang lebih besar. Kenapa kita patut ambil peduli? Sebab Jakarta dan Indonesia bukan pesaing kita. Mereka jiran kita, rekan ASEAN kita. Dan bila jiran kita maju, ada dua cara kita boleh respon. Kita boleh rasa terancam, atau kita boleh belajar dan berkembang bersama. Aku pilih yang kedua. Sebenarnya ada banyak yang Malaysia dan Indonesia boleh belajar antara satu sama lain. Kita ada kestabilan politik yang lebih konsisten dalam dekad-dekad terakhir. Kita ada sistem pendidikan yang diiktiraf di peringkat antara bangsa. Kita ada infrastruktur yang lebih matang dalam banyak sektor. Kita ada Petronas, CIMB, Maybank yang sudah pun beroperasi di Indonesia dan berkembang di sana. Ini bukan pertandingan. Ini satu ekosistem. Tapi ada satu perkara yang aku nak kau bawa balik dari perbualan kita hari ini. Jangan ambil mudah. Jangan pikir karena kita dah selesa, kita akan kekal di hadapan. Dunia bergerak cepat. Jakarta yang dulu kita pandang rendah karena kesesakan dan banjirnya, sekarang sedang bina sistem MRT, ibu kota baru, dan menarik ratusan bilion ringgit pelaburan asing setiap tahun. Ingat tadi aku cakap pasal kelas menengah Indonesia yang dah cecah 52%. Nah, ini yang menarik. Bila kelas menengah membesar, permintaan untuk produk Malaysia pun naik. Makanan kita, produk kita, perkhidmatan kita. Ada banyak usahawan Malaysia yang dah buka perniagaan di Jakarta dan berjaya. Ini peluang, bukan ancaman. Jadi apa rumusan yang kita boleh buat? Pertama, Jakarta bukan lagi bandar yang kita kenal 20 tahun lepas. Ia sedang berubah dengan pantas dalam infrastruktur ekonomi dan mentaliti rakyatnya. Kedua, Indonesia sebagai sebuah negara sedang naik taraf dalam skala yang besar, dengan populasi yang besar, FDI yang meningkat, dan proyek-proyek mega yang tidak main-main. Ketiga, kita sebagai rakyat Malaysia perlu kekal sedar, kekal kompetitif, dan yang paling penting, kekal terbuka untuk belajar daripada sesiapapun, termasuk jiran kita sendiri. Kita selalu bangga dengan KL, dan kita patut bangga. Tapi banggalah sambil terus bergerak ke depan. Jangan biarkan rasa selesa jadi penghalang untuk kita terus berkembang. Kalau video ini bagi kau perspektif baru, aku harap kau share dengan kawan-kawan. Bukan sebab aku nak viral, tapi sebab kita orang Malaysia perlu lebih ramai yang faham apa yang berlaku di sekeliling kita. Dunia dah berubah, dan kita kena berubah sama. Subscribe kalau engkau belum, sebab aku ada lagi banyak cerita macam ni yang aku nak kongsikan. Dan tinggalkan komen, apa pendapat kau? Adakah Jakarta dah melebihi KL, atau kita masih selangkah ke hadapan? Aku nak dengar dari engkau. Jumpa lagi.